sangat tinggi. Jadi saya memikirkan benda ni supaya kita boleh jadi kita buat dua konten lah. Konten pertama center dan konten kedua mobile. Di mana kita akan sediakan 3 hadiah dalam masa sebulan lebih ni. 3 hadiah dan 3 hadiah bagi mobile. Di mana center untuk dapat fight tempat pertama, kedua, ketiga tu mesti membuat pembelian 150 ping dalam masa tempoh program ni. Dan hadiah yang kita nak sediakan ialah tempat pertama 200, tempat kedua 150 dan tempat ketiga 100. Wang tunai Ustaz? Wang tunai ya? Dalam bentuk penyedar. Kayak record Konten itu apa? Tahu. Ada salah konten center. Kalau beli dengan Kejap Ustaz, buka balik mikrofon. okey, syarat pembelian mesti dengan center, bukan dengan saya. Saya mobile juga sama dengan tuan-tuan semua yang mobile. Jadi kena beli dengan center 150 ping. Okey. Ada soalan tak tentang center ni? Konten center. Hadiah tu dalam bentuk wang tunai ke produk Ustaz? Tak ada lain. Dalam bentuk produk. Bukan dalam bentuk hadiah lah. Kita akan sediakan hadiah yang bernilai. Yang saya sebut tadi. Okey. Okey. Yang kedua, konten mobile. Mobile, syarat pembelian mobile dengan mobile, register dengan mobile mesti capai 90 lot. 90 lot. Okey. 90 lot. Begitu tapi kan kecil. Ya, dah kayak beda. Dan hadiah ni disediakan oleh mobile. Ya, mobile. Jadi hadiah yang mobile kena tawarkan ialah 200, tempat kedua 100, 150. Sudah pun apa? Ada pertanyaan? Ada apa soalan nak tanya? Saya tengok konten yang kita buat ni mampu capai kerana mobile untuk submit kepada center tu kata bahagi lebih kurang 5 lot satu hari lah. Jadi logik lah maknanya saya rasa lebih lagi boleh capai kerana fighter di bawahnya ramai. Kasih belakang. Konten mobile pula pun saya nampak kita boleh capai hanya 3 lot satu hari sahaja. Jadi sebulan 90 lot. Jadi saya tengok konten ni sah lah dan semua boleh capai kalau buat kerja. Okey, Pak. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh dengar. Bila dah start? Okey. Bila start Ustaz? Bermula hari ni dah. Bermula hari ni berakhir 10 Ogos. 16 hari bulan Ogos akan disampaikan hadiah. Itu dia. Itu antara strategi yang Ustaz Man lakukan di Center Gua Musang atas inisiatif beliau. Dan hadiah-hadiah itu untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Faham bahawa Ustaz sebahagian daripada keuntungan daripada center tu Ustaz akan keluarkan dalam bentuk hadiah dan sudah tentulah ini merupakan satu kontes atau pertandingan ya. Pertandingan ni maknanya dia kena ada orang yang mencapai yang mana target jualan dia sekian-sekian, itu Ustaz akan berikan hadiah. Maknanya apabila anda bersedia untuk fight, maka anda bukan sekadar dah dapat hadiah tu, tapi bonus-bonus yang lain pun akan anda nikmati insya-Allah.
Jadi itu merupakan pengumuman dari Ustaz Azman, dan terima kasih banyak kepada Ustaz Azman kerana berinisiatif untuk mengadakan kontes berkenaan. Ini adalah kontes, maknanya Ustaz, maknanya bukan untuk orang yang di Kelantan saja kan. Maknanya seluruh Malaysia pun kalau nak beli dengan Ustaz Man boleh beli. Dan boleh fight. Ada hadiah-hadiah yang ditawarkan. Ini saya tengok, boh, Ya. lebih rendah daripada saya buat itu hari. Itu Ya. hari kita nak capai 100 lot. Yang ini tak sampai 100. Pun 100 lot ada orang capai itu hari kan. Satu pemenang. Betul. Ini lebih rendah daripada yang dulu lah. Maknanya siapa yang Saya rasa ramai boleh fight lah. InsyaAllah. Jadi maknanya siapa yang ada usaha dia akan dapat lah. InsyaAllah dia akan fight untuk itulah. InsyaAllah. Jadi itu dia, terima kasih banyak kepada Ustaz Azman bin Musa, leader kita 001 kita di Kelantan yang juga merupakan center di Gua Musang, Kelantan. Nama center Gua Musang tapi bergerak di seluruh negara. Anda jangan confuse ya, Ustaz Azman dia pemilik center tetapi dia dan sebagai leader dia adalah mobile stockist. Jadi kena faham ya, center Ustaz Azman adalah center yang ada kos. Dia Ustaz kena bayar gaji, Ustaz kena bayar sewa bulanan, Ustaz kena bayar bil elektrik air apa semua, dan center itu masih beroperasi walaupun dalam keadaan sekarang. Dan center itu Ustaz serahkan kepada pembantu beliau Zaidi untuk menguruskan. Menguruskan. Daripada keuntungan itulah, daripada keuntungan center Ustaz gunakan untuk bayar sewa dan sebagainya. Bayar sewa, bayar gaji, bayar bil elektrik, bil air apa semua daripada rebate center tu tadi. Okey, jadi sebab itu ada beza ya kalau anda beli dengan ustaz. Beli dengan ustaz secara peribadi, ustaz adalah bukan center, ustaz adalah mobile stockist yang bergerak. Dia pergi hantar barang, dia pergi mana di mana-mana lah, di Kota Baru dan di mana-mana pun. Itu anda, walaupun anda mobile, bila anda beli dengan ustaz, anda beli seperti beli dengan mobile. Jadi harga anda kalau kopi RM28 lah anda kena bayar pada ustaz. Walaupun anda berstatus sebagai center. Nampak beza dia kan? Tu. Right? Yang keduanya, kalau anda beli dengan center, anda boleh beli dengan center. Kalau anda mobile, anda beli dengan center ustaz. Center anda berhubung dengan Zaidi. Ya, anda berhubung dengan Zaidi. Jadi Zaidi yang akan uruskan benda tu. Anda akan mendapat, boleh beli dengan harga center. Syarat kalau anda nak ustaz tolong hantar, anda kena bagi tahu dekat Zaidi, kena bank in dulu dekat Zaidi. Begitu ustaz Kena bank in dulu dekat Zaidi, settlekan pembayaran. Kalau ustaz ada di Gua Musang, Zaidi akan minta ustaz tolong pick up saja. Betul ya? Itu prasyarat. Kalau nak beli dengan center boleh. Nak beli dengan center, belilah dengan harga mobile. Tetapi pastikan yang pertama, settlekan payment dulu. Alright. Kalau ustaz kebetulan ada di center, dia akan tolong anda pick up dan buat penghantaran. Maknanya bukan stok dia, itu stok center. Ustaz Azman sedang memperkemaskan pengurusan center, sebabnya sebelum ini dia running in loss. Jadi kita pun tak nak 001 kita running in loss di Kelantan. Minta anda faham dan bekerjasama. Kalau anda mobile nak beli dengan harga mobile, berhubung terus dengan Zaidi, bank in dahulu. Jangan order air liur, bank in dahulu. Zaidi hanya akan sempurnakan transaksi itu setelah berlakunya pembayaran. Okey? Jadi saya harap anda semua jelas. Baiklah, terima kasih banyak pada Ustaz Azman yang membuat satu inisiatif ya, satu usaha, satu inisiatif yang pada saya satu yang ialah dalam suasana COVID sekarang ni bukanlah satu perkara yang mudah untuk ustaz hadap sekarang ni. Banyak jualan yang banyak center sebenarnya yang mengalami masalah
penurunan dan kemerosotan jualan. Ya, jadi kita semua nak supaya kita terus fight, ya, kita terus berjuang supaya apa yang sedang kita alami sekarang ni, kita fight untuk meningkatkan jualan. Sebab COVID tak COVID, mesti orang nak kena minum susu. COVID ke tak COVID, kena. Semua orang nak minum susu, nak anak pun nak minum susu juga. Jadi kalau sekiranya kita semua faham konsep ini, saya percaya produk-produk Vista Manhaj ini adalah produk yang telah pun terbukti ada kebaikan dan testimoni yang begitu banyak yang tidak ada siapa pun boleh menafikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, alhamdulillah saya difahamkan oleh pihak syarikat dalam bulan 8, syarikat insya-Allah bulan 8 syarikat akan mengeluarkan imej baru produk-produk Vista Manhaj. Maknanya dengan packaging baru yang lebih menarik, yang lebih menggoda. Jadi kita tunggulah. Namun begitu untuk kopi dan BeLife sudah ada perbezaan sachet, ya. Kopi mengekalkan golden sachet iaitu warna keemasan, dan BeLife tea ataupun teh tarik sachetnya adalah warna silver. Dan ada banyak lagi pembaharuan yang dilakukan oleh pihak Vista Manhaj. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hari ini kita nak sembang-sembang tentang konsep membina rangkaian. Membina rangkaian ke arah mendapatkan passive income. Itu yang tajuk yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi jom kita tengok PowerPoint yang baru saya siapkan selepas subuh ni. Supaya anda boleh nampak. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh. Okay. Boleh. Alright. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, membina empire perniagaan ke arah untuk mendapat pendapatan pasif bersama dengan Vista Manhaj. Bila kita buat MLM, saya sebenarnya benda ni saya dah bercakap banyak kali dah pun. Tapi tak apa, kita bercakap ulang kali sebab majoriti daripada kita ni mudah lupa. Mudah lupa tak? Membina empire, MLM adalah satu konsep perniagaan pemasaran berangkaian. Maknanya, kita membina empire perniagaan untuk apa? Untuk mendapat pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni maknanya kita cerita sekali, dia beli berulang kali, dia guna berulang kali, maka kita akan dapat duit walaupun dia duduk di tempat lain, beli dengan stokis lain. Masuk ahli di Paloh tetapi beli di Kuantan. Kita yang sponsor dia tetap akan mendapat royalty dalam bentuk bonus yang disediakan dalam plan pemasaran syarikat. Itu asas, ya, bagi mereka semua yang faham tentang benda ni. Ya, yang menjalankan perniagaan ni, yang kita tengok asasnya pemasaran berangkaian adalah berkenaan menggerakkan produk dalam organisasi. Maknanya kita berniaga barang, kita bukan berniaga skim cepat kaya. Apa saja perniagaan pun yang ada produk, ada perkhidmatan, produk dan perkhidmatan yang wujud, yang berfungsi, bukan wayang. Ada orang buat plan pemasaran yang menjalankan perniagaan MLM, produk adalah wayang saja. Kualiti tak peduli, produk ada tak ada cukup dia tak peduli. Yang penting adalah dia nak main duit dalam plan. Itu bukan satu konsep pemasaran berangkaian yang tulen. Yang kita nak kena faham bahawa apa benda yang paling penting dalam perniagaan multi-level marketing yang sedang kita buat contoh dalam Vista Manhaj ni adalah paling penting adalah produk dan perkhidmatan. Mesti ada produk, mesti ada produk atau perkhidmatan. Dan produk itu bukan sekadar diada-adakan. Produk yang satunya dia bersifat fenomena. Orang lain tak ada, kita ada. Macam Vista Manhaj, semua produk kita bersifat begitu kerana kita berasas formula. Betul, kita ada susu kambing, orang ada susu kambing. Tapi orang tak ada susu B-Choline. Susu B-Choline adalah hasil daripada formulasi yang dibuat di makmal kita.
Itu kena faham boleh. Kadang-kadang orang beza, susu kambing aku pun ada susu kambing murah ya. Tapi beza je engkau tak ada susu Bicolin. Engkau tak ada susu Gomik. Kan? Sebab semua produk-produk Vista adalah produk yang bersifat formula. Produk Botafast contoh dia. Yang telah pun mendapat testimoni yang begitu banyak dan testimoni yang terbaru yang kita dapat ya. Saya nak kongsi dengan anda ni episod terbaru. CEO kita sendiri baru-baru ni mungkin dengan keadaan stres, tak cukup tidur, banyak urusan kerja, urusan NGO-nya, urusan syarikatnya, bila cek tengok, dia punya ketekanan darah dia 250 yang atas, bawah 140 lebih. Kalau anda tengok dalam Facebook Puan Aida ada ditunjukkan gambar alat tekanan darah tu. Dan apa yang dilakukan, walaupun dipantang seminggu tak makan nasi kandar lah, tak makan apa, banyak makan sayur saja, tetapi tak turun sangat, tak turun dalam 220 macam tu. Apa yang mereka lakukan adalah mengambil segelas air putih, masukkan Botafast dan beberapa titis T-Vista. Selepas beberapa jam saja telah turun kepada 190 lebih. Lepas tu ulang buat lagi dalam masa hari yang sama, turun kembali ke normal 130 lebih. Sebab umur dia pun dekat 40 dah. Jadi itu jelas menunjukkan bahawa produk Vista Manhaj itu bukan sekadar produk picisan, tetapi produk yang dicipta, yang digunakan oleh keluarga Vista Manhaj itu sendiri, khususnya Puan Aida dan juga CEO kita Cik Khalil dan seluruh keluarga Datuk Hashim mengamalkan produk Vista Manhaj sebelum, maknanya banyak syarikat dia buat produk tapi dia tak guna. Tapi kita, owner kita, founder kita memang betul-betul guna seisi keluarga. Dan mereka sendiri merasai nikmat itu. Dan produk ini bukanlah produk yang dibuat di belakang rumah, tetapi menggunakan teknologi, menggunakan makmal yang sedia ada. Bagi yang dah pernah melawat, anda akan boleh saksikan sendiri. Dan bagi yang akan pergi melawat, ambil kesempatan untuk ambil gambar dan sebagainya sebagai bukti bahawa ada syarikat Melayu Islam daripada legasinya yang dah 23 tahun disambung legasi itu melalui Vista Manhaj yang dah pun 2 tahun, itu tidak ada isu langsung tentang produk. Ini asasnya. Kemudian pemasaran berangkaian juga bukan sekadar menggerakkan ada produk, tapi yang keduanya adalah matlamat untuk mencapai pendapatan pasif. Kita bukan nak berniaga, buat satu perniagaan, kita hari ni kita jual, besok orang beli, orang tak beli, kita pun tak ada orang kita jual barang tu, lepas tu kalau orang tu beli kat tempat lain, kita dah tak dapat. Kita ada satu konsep perniagaan berangkaian di mana kita membina rangkaian pengguna untuk mereka guna barang secara berulang kali. Sebab itu produk-produk kita ini adalah produk minuman harian. Kita buat Biligo contohnya. Mana Biligo? Dia duduk jauh tu. Biligo ni dibuat sebab nak pergi kepada konsep passive income. Sebabnya Biligo ini adalah susu kambing yang menggunakan formulasi kanak-kanak. Walaupun dia ada omega 3 kan, dia ada banyak minerals dalam tu kan, dan ada kurma, ada madu. Susu kambing adalah minuman wajib, tak boleh kepada kanak-kanak, terutama bayi yang sudah tidak menyusukan anak-anak. Jadi Biligo tu, susu kambing, jauh pula duduk dekat almari tu. Tidak boleh ambil. Biligo itu sebenarnya, sebab saya tanya Pak Aida, kenapa buat Biligo? Dia kata, Cik Ros, bayangkan selepas berhenti menyusu, seorang baby itu akan terus minum susu daripada susu yang dia beli dekat pasar raya, yang kualitinya tak tahu macam mana, kan?
dan berterusan bertahun-tahun sampai dewasa lah sebenarnya minum susu ni. Malah Rasulullah SAW selepas berhenti minum susu ibu susu dia Halimatus Sa'diyah, Rasulullah diberikan susu kambing. Jadi yang ini trend yang kita cuba nak bawa perubahan. Apa nama, kalau dalam suasana COVID ini kita nak bawa perubahan dari sudut gaya hidup, sama jugalah dengan anak-anak kita. Ubah gaya hidup daripada selepas berhenti minum susu mak dia, tukar pula susu lembu, baik kita tukar kepada susu yang lebih berkhasiat, iaitu susu kambing. Jadi ini yang paling penting. Jadi bila orang customer kita dah keep on beli susu, dia belilah. Dia bukan beli sikit-sikit, dia beli beberapa kotak. Dan harga susu biligo atau susu kambing kita ni, harganya adalah murah, ya, berkualiti tapi murah, ya. Harga harga ahlinya 50, berapa Ustaz? RM58. Harga jualnya adalah RM68. Murah, ya, murah sangat-sangat. 600 gram. Produk yang sangat powerful, produk yang sangat berkualiti. Abang tak pakai baju, abang comel abang. Kak Jah. Okey. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita bercakap tentang perkara yang kedua tu, matlamat mencapai passive income, ianya sudah tentulah nak menjurus kepada plan pemasaran yang dihasilkan oleh pihak syarikat yang nak menjurus kepada passive income. Yang nak menuju kepada passive income. Banyak plan pemasaran, ada plan pemasaran yang lebih kepada active income. Maknanya kalau orang yang rajin menjual sahaja yang akan dapat bonus. Ada yang bersifat passive income macam Vista Manhaj, ya. Dan berdasarkan pada pengalaman saya di dalam industri ini, saya dapati bahawa syarikat-syarikat yang masih bertahan di dalam dunia multi level adalah produk syarikat yang produknya mantap, produknya luar biasa, produknya yang berkesan, dan apabila produk itu berkesan digabungkan dengan plan pemasaran yang nak ke arah yang menuju kepada passive income, maka ianya boleh bertahan lama. Saya sangat yakin dan percaya bahawa Vista Manhaj ini dengan gaya pengurusan keuangan terutamanya, pengurusan produk, R&D produk terutamanya, sebab saya mengenali dua orang top management ini, saya yakin bahawa syarikat ini akan bertahan lama insya-Allah. Asalkan masih kita lakukan belian ulangan. Bila dah masuk ahli, ada orang tak beli bulan ulangan kan. Jadi kita asalkan ada belian ulangan, maka kita akan berterusan berada di dalam industri MLM di Malaysia ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Asas pembinaan. Boleh nampak tak? Ini PowerPoint saya yang ketiga. Minta maaf ya kalau tak cantik. Yang penting boleh faham. Plan pemasaran Vista Manhaj. Saya hari ini tidaklah berhajat untuk cerita detail tentang plan pemasaran. Saya nak ke arah nak membawa anda faham tentang passive income tu. Kan? Dan asas memulakan pembinaan dalam struktur plan binary. Plan binary. Kadang-kadang sebab saya tengok dalam grup kita ni ramai majoriti masih tak faham apa dia binary. Kan? Apa dia yang dikatakan plan binary? Tak faham plan binary ni. Jadi macam mana nak faham binary? Kak Yah di Paluh. Bagus Kak Yah ya. Dalam memandu pun boleh masuk kelas. Tak ada alasan. Alhamdulillah. Jadi Kak Yah faham tak binary itu apa? Tak tahu. Tak tahu tak. Kak Jah stokis di Paluh 3. Kak Jah tahu tak apa dia binary tu? Tak tahu gapo. Tak tahu gapo tak. Buat kebanyakan daripada yang join sekarang, terutama 2-3 bulan kebelakangan ini, yang dapat meraih pendapatan
2-3 ribu dah dalam masa sebulan 2 bulan. Yang join dengan 250 ada semua dalam grup kita ni. Mereka ini semua tak faham apa dia yang dikatakan plan binary tu. Kan sebagai contoh je saya nak tanya siapa aku nak tanya ni. Sharifah. Binary tu apa Sharifah? Sharifah berakhir. Ha? Oh. Tak tahu. Sedangkan bonus dia saya rasa dah 3-4 ribu dah tu. Baru 2 bulan. Ayah tahu tak binary tu apa ayah tak dengar ayah buka suara. Tak tahu juga. Tak tahu juga. Apa dia yang dikatakan binary plan? Kita sedang melakukan plan pemasaran binary. Okey, kita ada Rosita daripada Ipoh baru join. Okey. Jadi plan binary ni adalah banyak orang jadi pening. Oh, apa dia plan binary? Tapi tak tanya. Tak faham tapi tak tanya. Apa dia plan binary? Macam mana yang dikatakan sebagai plan binary? Plan binary ni kalau tengok dekat PowerPoint saya ni, nampak? Anda yang warna merah. Tu kita lah tu. Hak warna merah tu. Hak warna merah tu kita lah. Okey, kejap. So, yang hijau tu adalah kaki kita yang kita bina satu akaun keahlian kita, tak kira apa package sekalipun. Satu akaun keahlian, tak kira apa package sekalipun. Kita boleh letak 2 kumpulan, 2 ahli, kiri dan kanan. Faham? Berapa orang kita boleh letak? Satu akaun kita boleh letak direct terus kita, tajaan terus kita. Berapa orang? 2 sahaja. Boleh tak saya nak buka matahari 15 orang? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Jadi itulah binary. Ayah ya. Binary itu yang dikatakan sebagai binary plan tu. Maknanya ayah buka kiri, buka kanan. Buka kiri, buka kanan. Okey. Kiri dan kanan itu boleh merupakan kita sendiri. Boleh kita sendiri. Atau boleh orang lain yang kita lantik. Yang lantik tu maknanya orang yang kita taja lah. Jadi 2 akaun yang pertama pada lot kita tu, lot atas sekali tu, lot yang pertama kita tu, maka plan dia kiri dan kanan. Di setiap kiri dan kanan itulah barulah kita letak orang lain, kumpulan. Maka jadilah kumpulan. Faham ya? Kumpulan sebelah kiri, kumpulan sebelah kanan. Nak placement siapa? Tak kisahlah nak placement siapa pun. Asalkan kita meletakkan di dalam A atau B saja. Atas yang pertama atau yang kedua saja. Bila dah ada atas kita, warna merah kita, yang warna hijau 2 tu boleh merupakan kita sendiri. Sebab di dalam Vista Manhaj, satu kad pengenalan, nombor IC, satu nombor IC boleh daftar 3 kali. Tak boleh lebih pada tu. Satu IC boleh daftar berapa kali, Sharifah? 3. Dan walaupun syaratnya boleh daftar 3 kali, tetapi di dalam hierarki yang sama. Tak boleh kita nak daftar satu akaun lagi di bawah grup lain. Contohnya Miza dah daftar di bawah Ustaz Man, tapi dia ada lagi 1 kali peluang untuk daftar. Contoh, Miza parking satu nombor IC yang sama di bawah Ustaz Radhi di Ipoh. Contoh, sistem tak terima. Kalian faham maksud saya tak? Jadi biasanya
bagi mereka yang faham strategi dalam plan binary, mereka akan buat struktur merah dan 2 hijau ini adalah diri mereka juga. Dia buat siap-siap dah. Okey, yang faham strategi ni. Tapi kita yang orang baru, biasanya kita, sebab apa kita tak bercerita sangat? Sebab dia membabitkan pengeluaran modal yang lebih besar. Modal yang lebih besar. Okey, sebab apa? Kebanyakan yang join yang dapat 2-3 ribu dalam masa sebulan 2 bulan ni hanya bermula dengan modal RM250 sahaja. Jadi dalam keadaan pandemik ini, saya dan Ustaz Azman, kita telah ubah strategi. Kita peringkat awal, kalau kita jumpa prospek yang baru, kita cerita tentang modal serendah 250. Jadi orang akan nampak lebih ringan dalam suasana pandemik sekarang. Tetapi bagi yang faham benda ni, kita terus cerita, kalau dia faham benda ni, biasanya kita tak cerita pada waktu hari pertama kita nak closing dia. Kita cerita beberapa hari selepas dia join. Ya, kita closing dia dulu akaun pertama 250. Selepas berapa tu yang saya kata follow up tu antara yang kita kena terangkan. Inilah dia. Buka pula akaun kedua dan akaun yang ketiga. Buka pula kiri dan kanan seperti yang warna hijau tu tadi. Okey. Jadi apa rasionalnya, apa sebabnya kita buat begitu? Kenapa kita buat terus kita panggil perfect hierarchy. Perfect hierarchy ni adalah akaun pertama, akaun kiri, akaun kanan, itu adalah akaun kita juga. Tapi ada juga orang letak pasangan dia, suami atau isteri, yang ada 2 isteri, jadi senang ya, dia letak diri suami, isteri. Tu lagi bodoh, tak payah fikir dah. Letak boleh juga. Tapi sebaiknya bukalah tiga apa nama kita sendiri, 3 tapak. Buka 3 tapak, akaun merah, akaun hijau kiri dan akaun hijau kanan. Siap struktur kita. Cuma kita punya strategi hari pertama kita tak cerita, terutama bagi orang baru, orang yang tak tahu gapo-gapo tentang plan pemasaran apa semua, tak tahu sebut binary pun dia tak tahu, apa kebodohnya mendatang. Kalau orang Kedah kata mendatang apa tu? Kalau orang Kedah kata, kan? Orang Kedah kata mendatang apa tu? Jadi bila tak tahu, maka apa yang kita buat adalah kita cerita dulu yang 200. Yang tahu tak apalah, kita boleh cerita terus kan. Yang faham, yang dah pernah buat, itu boleh cerita terus. Jadi itu maksudnya. Dan apa rasionalnya kita lakukan itu? Jom kita tengok paparan yang seterusnya, PowerPoint yang seterusnya. Boleh nampak yang ada warna merah, hijau dan biru? Boleh nampak? Boleh? Boleh ya? Okey. Jadi apabila kita dah hari pertama kita cerita 250. Ingat ya, kita tak boleh cerita semua marketing plan pemasaran 9 bonus Vista Manhaj ni, tak boleh cerita pada hari yang sama pada program baru. Nanti dia akan nampak susah, dia akan rasa susah. Bila dia nampak susah dan dia rasa susah, maka dia ambil keputusan untuk tidak sertai. Itu yang keluar perkataan alasan tak apa boh, ambo fikir dulu deh. Sebab apa? Sebab awal-awal lagi kita dah cerita hot plan susah. Bukan plan susah. Cuma dia tak faham, dia tak faham. Faham tak? Jadi bila dia tak faham, dia jadi takut. Bila dia tak faham, dia tak ada keyakinan. Boleh ke aku buat? Jadi pada orang baru ni, maka orang yang baru dengar, kita cerita benda mudah saja. Joinlah dengan serendah 250, dapat produk harga 400-500. Ya, ceritalah macam mana pengiraan dia. Kan? Tapi selepas 2-3 hari baru kita follow up untuk tujuan
buka sebelah kiri dan kanan. Sebab kalau kita terus cerita, bagi orang baru, kalau 3 lot, 3 account, dah berapa tu? 750. Terkejut beruk dia nanti. Bagi orang dah biasa, tak apa, dia tak terkejut. Tapi bagi orang yang tak biasa, kita kata nak join Vista, kena buka 3 tapak, 750. Ya, terkejut beruk. Beruk pun tak terkejut seperti dia. Jadi itu anda kena faham betul-betul kenapa kita buat macam tu. Tetapi setelah kita follow up, kita terangkan kepada dia, tengok bila kita bercakap tentang binary, nampak tak? Ada garis halus warna merah, nampak? Boleh nampak? Nampak. Garis warna merah ni, garis warna merah. Itu adalah saya panggil sebagai sempadan pairing. Ada sepadan. Nak pergi Kedah, sepadan dia dekat mana? Dekat Cameron Highland, dekat Jeli. Ada sepadan dia. Jadi sempadan itulah yang dikatakan sebagai bila ada sempadan dia pairing itu bermakna pasangan. Pasangan. Maknanya kalau ada sebelah kiri, kanan tak ada. Ada tak pasangan? Tak ada pasangan. Betul tak? Betul. Jadi kalau nak ada bonus pasangan, bonus pairing, maka kena ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan dia kira berdasarkan PV. Sebab itu setiap produk ada harga runcit, harga package, harga ahli dan PV. Atau orang sebut BV, bonus value. Bonus value adalah satu bentuk pengiraan. Pengiraan bonus PV itu hak nak bayar kepada ahli-ahli dalam bentuk bonus. BV itu adalah nilai duit sebenarnya. Dia ada satu kita panggil, kalau bahasa Inggeris dia panggil cut off point. Dia ada satu pecahan. Sebab dalam MLM ni dia adalah berkenaan dengan perkongsian keuntungan. MLM ni adalah berkenaan dengan perkongsian keuntungan di antara syarikat dengan ahli. Itu juga. Okey. Jadi apabila ada perkongsian itu, dia punya turning point dia dekat mana? Dekat BV. Maksud bila ada bonus value itu nak kira bonus lah. Tak? Contoh saya bagi contoh sebab saya ada semua dah banyak kali dengar marketing plan. Cuma nak bagi faham. Contoh harga satu package berapa? RM250. Betul? So RM250, BV-nya berapa? 100. Jadi syarikat bayar bonus atas 250 ke atas 100 PV? 100 PV. Badan. Sebab itu bonus penajaan berapa? 50%. Betul? Penajaan bonus sponsor 50%. 50% tu satu lot 100 PV. Syarikat kira 50% atas 100 PV. Itu yang jadi 50 hias satu lot. Nampak? Faham? Faham tak? Itu bonus penajaan. Maknanya kita sponsor ikut berapa PV package yang dijual. Kalau dia jual package V Family. V Family berapa PV? Berapa lot? Berapa lot? 3 lot. 3 lot. Satu lot berapa PV? 100 PV. Jadi 3 lot berapa PV? 300 PV. 300 PV. Bonus sponsor berapa? 50%. 150. Kali 300 PV. Sebab tu dapatlah kalau taja V Family boleh 150 ya. Tak? Sama juga kalau kita menaja diamond. Kalau kita taja diamond, kita bayar RM5,500. PV-nya 2,100. Betul? 2,100 PV kali 50%. Maka syarikat bayar kita RM1,100.
Pengiraan 50% tu tidak dikira atas ringgit Malaysia, tapi dikira di atas nilai PV setiap produk atau setiap package. Jelas tak? Jelas tak? Jelas dah. Jelas dah. Okey, jelas boleh. Kak Yah tak faham, tanya Kak Yah. Tanya. Lepas tu pula, okey. Jadi syarikat untuk hak mana? Syarikat punya hak mana? Kalau 250, tolak 100 dah untuk bayar bonus, 250 satu package, tolak 100 PV untuk bayar bonus, ada syarikat lagi 150 ya. Nampak tak? Jadi 150 ya itulah syarikat nak guna untuk kos produk, kilang, gaji pekerja dan sebagainya. Kebijaksanaan pihak pengurusan syarikat lah yang akan menentukan bertahan atau tidak sesebuah syarikat adalah bagaimana dia mengurus keuangan syarikat. Yang antara yang saya lihat yang dilakukan oleh Puan Aida sebagai Chief Finance Officer, Ketua Pegawai Keuangan, selain daripada dia juga adalah Board of Director kepada Vista Manhaj, beliau juga adalah Chief Finance Officer. Jadi Puan Aida yang saya perhati bermula dari awal lagi, mereka mengamalkan konsep berbelanja ikut kemampuan. Berbelanja ikut kemampuan. Contohnya pejabat, walaupun kita bermula dengan buat kerja sekolah kamu karangan kamu tak siap lagi. Kita bermula di mana? Kita bermula dengan di sebuah bilik kecil di kilang. Kita bermula di sebuah bilik kecil di kilang. Okey? Dan tak payah bayar sewa. Kalau syarikat lain kena bayar kos operasi untuk buka pejabat. Kos operasi untuk nak maintenance pejabat. Vista tak ada, zero cost dekat situ. Yang kedua, kalau kita lihat sendiri, kaki tangan syarikat. Banyak syarikat dia ada ramai kaki tangan. Sampai biasanya 10 ke 15 orang. Itu kira sedikit lah. Vista Manhaj, dia bermula dengan 3 orang kaki tangan. Sekarang ada dalam 6 orang, 7 orang macam tu ya. Dia minimalkan kos untuk bayar gaji. Diolah hal gitu. Yang ketiga, pengurusan keuangan syarikat, mereka bila nak buat research R&D, disebabkan oleh mereka ini bergabung sebagai satu ligasi dengan kumpulan HR di kilang HR manufacturing, di mana kilang HR manufacturing itu ada makmal sendiri, itu membawa kepada penjimatan kos yang sangat besar. Dari segi pembelian bahan mentah, daripada segi kalau kita nak buat OEM, kita nak minta kilang yang bukan kilang kita nak buat R&D itu ada kos. Nak buat produk itu kita nak guna dulu, kita nak test dulu, sepatutnya ada kos. Vista Manhaj tidak ada. Puan Aida kalau dia ada idea nak buat produk, dia pergi kat makmal kat tepi tu aja dan dia boleh berbincang dah dengan unit R&D semua. Jadi itu merupakan satu penjimatan. Yang keempat, untuk makluman anda, syarikat tak ada transport syarikat sendiri. Bawa masa ni tak ada. Kita masih baru. Kita bermula ketika 2019, 2020, kita baru nak all out, dah masuk PKP 1, sekarang dah PKP 3, kita tak tahu nak jadi macam mana. Oh, tak ada PKP dah sekarang fasa ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian, apa yang saya nak berikan anda faham adalah Vista Manhaj dia berbelanja mengikut kemampuan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok selepas 2 tahun baru keluar plastik bag yang tulis nama Vista. Pasal tak? Siapa tengok, semua dah ada kan? Plastik bag yang tulis Vista Manhaj. Dulu tak ada. Dulu tak ada plastik bag. Cari plastik bag sendirilah kat kedai runcit. Sekarang dah ada plastik bag, cetakan sendiri. Dulu, yang macam kita tengok packaging sekarang, kita tengok packaging. Dulu secet semua plain. Tak ada tulisan, tak ada apa-apa pun. Sekarang kita dah mula dah ke arah itu. Okey, dulu sekarang macam contoh kotak. Kotak pun akan berubah. Akan jadi lebih cantik, lebih menarik.
itu akan berlaku dalam bulan 8 atau bulan 9 insya-Allah. Syarikat nak habiskan dulu stok dia punya sachet dan sebagainya, dan lepas ni buat baru, percetakan baru, packaging kita juga berubah. Saya difahamkan set SAPV tu yang Bicoli Mutafabi Mastivista tu, kalau tak salah saya, itu antara yang akan dibuat perubahan bagi cantik. Sebenarnya saya dah tengok dah, cuma saya diamanahkan untuk tidak viralkan lagi sebab dia punya mock dia tu, dia punya model kotak tu belum dimuktamadkan lagi. Tapi saya tengok cantik lah. Saya tengok B-Mind pun dah berubah. B-Mind tak lepas ni dalam bulan 8 atau bulan 9 ni, kotak ni dah takkan ada lagi. Dia akan kotak lebih cantik dan lebih cerah. Kita nak fight dalam pasaran sekarang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka sebab itu kita Vista Malham melakukan perubahan mengikut kemampuan. Apa dia? Set SAPV untuk repurchase saja je kan, bos? Sekarang ni dah boleh dah. Sekarang ni dah boleh guna Dah boleh untuk buat penajaan. boleh guna dah untuk penajaan. Betul lah Ustaz. Dua-dua center kita ada ini. Ustaz tak pasti. Ustaz Azman boleh kan untuk SAPV kan? Mana Ustaz Azman? Boleh. Boleh. Dah boleh kan? Sebelum ni tak boleh. Sebenarnya lama dah boleh. Cuma SAPB POC yang tak boleh. Dia ada kod dia sebenarnya. Dia ada coding dia sebenarnya. Tapi sekarang dah boleh, insya-Allah. Jadi SAPV boleh dah, tak ada masalah, boleh guna untuk fast start insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang wow, bang, daripada tak pakai baju, Kak Jah dah pakai baju batik dah, nak pergi mesyuarat agung ke apa tu bang? InsyaAllah kita jumpa nanti hari Ahad insyaAllah. Okey, balik pada cerita kita tadi, dah selesai dah sebenarnya tentang itu, dan itu antara perkara yang saya sangat yakin ya. Saya sangat yakin. Minta tolong tutup mikrofon anda ya, sebab ada lori lalu kat belakang rumah siapa pun tak tahu. Jadi tolong agak mengganggu siaran kita. Sebab saya berada pada posisi sharing PowerPoint, jadi saya tak boleh nak handle semua panel. Okay, kalau tidak saya boleh tekan je button tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, balik pada cerita kita tadi. Jadi pairing itu kalau anda tengok, dia ada sempadan, nampak tak sempadan? Dekat bawah hijau ni pun ada satu garisan lurus sempadan. Saya cerita bagi mudah faham, ada satu garisan lurus, nampak? Hijau ni pun nampak ada satu garisan lurus sempadan. Antara C dengan D ada garisan merah. Antara A dengan B ada garisan merah. Antara AB dan C dan D ada garisan merah. Betul? Nampak? Jadi pairing itu dikira, tadi kita cerita pasal model sponsor. Sekarang kita cerita pairing itu dikira berapa sebelah kiri kita. Ada berapa pada pukul 12 malam, ada berapa jumlah jualan dalam bentuk BV. Belah kanan ada berapa total sale dalam jumlah PV. Dia tak letak dalam bentuk ringgit Malaysia. Dia letak dalam bentuk PV. Okey. Jadi kalau di sebelah kiri malam-malam kena rajin buka lah. Ini masalahnya ramai yang tak tahu. Tahu tak? Tak tahu? Kalau tak tahu, yang ini tahu tak? Tak tahu? Binary tu? Tak tahu? Tak tahu tanyalah. Tak tahu tanya, belajar. Kalau kita Cik Amrul, tolong buat kelas special untuk saya. Kita buat online. Webex ke boleh, Zoom boleh. Tak ada masalah. Belum ramai lagi yang request begitu. Bagilah saya ada kerja sikit. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksudnya tengok yang belah yang warna hijau, contoh pukul 12 malam ada kita kata 10,000 BV. Maknanya yang sebelah hijau tu bawah dia berkembang, berlaku jualan pada hari itu, jumlahnya adalah 10,000 BV. Contohnya ada 5 diamond masuk pada hari itu sebelah kiri. Ada berapa? Ada 10,000 BV. Sebelah kanan hijau yang sebelah kanan tu itu ada 5,000 BV je. Nampak tak? Kiri ada 10,000 BV. Kanan ada 5,000 BV. Ini contoh Jadi bila sebut pasangan, dia tak sebut pula poligami. Dia sebut pasangan. Jadi maknanya seorang sama seorang. Faham? Jadi hijau
langgar sepadan warna merah, ada yang hijau sebelah kanan, di sebelah kiri ada 10,000 BV, sebelah kanan ada 5,000 BV. Bonus pada hari itu dikira mengikut pasangan yang cukup. Pasangan yang cukup berapa? Yang ada 5,000. Betul. Kenapa 5,000? Sebab 5,000, 10,000 dengan yang sebelah kanan tu ada 5,000. Itu saja takat yang dia ada. Sebelah kiri ada 10. Kita guna 5,000 saja. Faham tak? Itu dipanggil pairing atau pasangan. Boleh faham. Jadi bila kita tengok dalam genealogi sistem kita tu, nanti saya akan buat kelas. Saya tunggu PowerPoint syarikat siap untuk kelas macam mana nak buka sistem. Ada, kelas tu pun ada nanti. Jangan takut, ada semua. Jadi bila ada 10,000, 5,000. Kita pakai 5,000 sahaja. Baki yang 5,000 lagi yang ada belah kiri tu dibawa ke hari esok. Bukan tiada esok bagimu, tapi dibawa ke hari esok. Yang 5,000 itu dikira bonus pairing. Okey. Bonus pairing kita, persen dia bergantung kepada apa package yang kita join. Kalau kita join package hari biasa, kita dapat 25% saja daripada PV itu tadi. Faham? Berapa peratus? 25%. 25% dari 5,000 PV tadi berapa? 750 ya. Boleh faham tu? Tapi kalau macam Kak Jah, okey? Kak Jah dah berstatus diamond. Persen Kak Jah dah naik. Kalau 5,000 tu, kalau berlaku pada akaun Kak Jah, maka dia tidak darab dengan 25%, dia darab dengan 30%. Cuba kira balik, 5,000 kali 25%, berapa pairing dia? 5,000 kali 25%, berapa pairing dia? Siapa pandai kira? Karilah 50 lot, 50,000 tu sepanjang 50 lot. 50 lot kali 25. Berapa? 70. Berapa kira? Kira. Ambil. Mesti tak ada. Kalau handphone satu tu tak boleh lah. 750. 750. Okey. Kalau 30% berapa Ustaz? 30% Kali dengan 900. Betul. 900. Beza tak? Sel yang sama berlaku pada orang yang berbeza. Kita ambil contoh. Sharifah Ibrahim, dia V-member. Kalau berlaku 10,000 kiri, 5,000 kanan, 5,000 tu dia punya kali 25%. Dia dapat RM750 sahaja. Tapi kalau sel berlaku pada Kak Jah sebagai diamond, kiri 10, kanan 5, ambil 5,000 tu kali dengan 30%. Kak Jah dapat 900. Sel yang hampir serupa, tapi sebabkan kita punya pangkat, kita package yang kita join tu package kecil, kita hilang 150 riyal pada malam tu. Faham maksud saya? Faham tak maksud saya? Faham. Sharifah Ibrahim, faham tak? Faham. Faham boleh tu banyak kali cerita dah. Jadi kita faham gitu. Baik. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan tengok kalau tuan-tuan dan puan-puan join, lepas tu letak kiri diri sendiri, letak kanan diri sendiri. Maka apabila A pairing dengan B, hijau dapat bonus tak? Pairing. Dapat. Betul, dapat. Kalau C pairing dengan D, hijau balik kanan tu boleh pitih tak? Boleh. Boleh. Tengok betul-betul tengok betul-betul. B pula pairing dengan C. Hak merah boleh pitih. Kita juga. Okey. A pairing dengan D. Hak merah tu. Merah boleh juga, kita juga. Jadi kalau tiga gitu susun perfect hierarki seperti itu, maka berlaku pairing
Kan? 3 akaun boleh PT. Faham tak? Sebab tu saya Ustaz Mel kita masuk satu kita dah seronok je tiga akaun boleh PT. Lebih kurang gitulah bagi fahamnya. Kenapa ada struktur perfect hierarchy tu? Anda dah hijau kiri dan kanan. Anda juga, IC kita juga. Supaya apa saja yang berlaku 3 ekor atas itu akan berdadahnya. Gitu. Ada orang buka sampai 7, bawah yang biru ABC pun dia juga. Saya tak galakkan begitu. Sekarang faham tak macam kenapa kita buka 3 akaun untuk kita di atas? Faham tak sekarang? Faham tak? Satu, kena faham pairing itu macam mana. Yang keduanya kena faham kenapa. Sebab kalaulah hijau tu, okey, kalau hijau, saya sponsor Sharifah Ibrahim, saya sponsor Kak Mariah. Yang warna hijau tu sebelah kiri Sharifah, sebelah kanan Kak Mariah. Kalau A dengan B pairing, saya dapat ke atau Sharifah dapat? Sharifah dapat. Kalau C dengan D, yang akan dapat pairing Kak Mariah, bukan saya. Macam mana saya nak yang itu saya punya? Maka tak hijau yang kiri kanan tu kena kita. Lepas tu barulah kita bantu A, B di bawah akaun kita yang kedua, C dan D orang baru. Baru kita taja orang luar. Okey, boleh? Anda masih boleh ikut? Boleh follow? Ya. Okey. Nah, asas memulakan plan binary. Ini asasnya. Anda mulakan dengan meletakkan 1 akaun atau 3 akaun mengikut kemampuan. Sebab tu saya kata step dia adalah mula-mula cerita dulu 250, cerita mudah. Jangan cerita bagi susah. Jangan cerita kena modal besar. Lepas tu baru kita follow up. Okey? Follow up ini sangat penting. Sebab kena faham ya, kota Rom tidak dibina dalam satu malam. Betul tak? Dia ambil masa yang panjang. Apa saja pun Islam tersebar seluruh dunia. Sampai Rasulullah berdakwah dengan dibantu oleh para sahabat 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ambil masa. Sama juga dengan kita. Ianya ambil masa. Jangan anggap ini skim cepat kaya. Ini berniaga produk. Tetapi dalam bentuk berangkaian. Maka asasnya meletakkan 3 akaun itu adalah yang paling strategik. Paling bagus. Tapi jangan gopoh-gapah. Cerita yang satu dulu. Lepas 2-3 hari, sebelum dia nak taja, kalaulah dia nak taja, kita bagi tahu, kita kena cerita kenapa kena ada 3 tapak ni. Kalau tidak, dia akan jadi apa? 750, terkejut beruk dia. Terkejut monkey nama dia. Kan? Betul tak? Cuba ada orang datang jumpa kita nak taja, berapa modal nak join? Kalau ada pun kena buka 3 tapak. 3 tapak ni 1 tapak 250. Jumlah je 750. Dia sendiri pun tak yakin lagi. Tiba-tiba nak suruh orang keluar 750. Orang tu lagilah lari. Sebab itulah dia akan bagikan alasan apa? Tak apalah, saya nak fikir dulu. Saya nak kaji dulu. Lepas tu sejak telefon tak angkat dah. WhatsApp pun tak jawab dah. Lalah kali kena block. Jadi sebab itu kita pergi slow and steady, relax, taja dulu dia, dapatkan dia dulu, bagi dia cinta kepada produk dulu. Nak bercinta pun ambil masa, bukan dia kena gopoh-gapah. Dia ambil masa baru dapat datang feeling dia tu. Tuan-tuan dan puan-puan, baik. Kita turun lagi kepada PowerPoint yang seterusnya, slide yang seterusnya. Okey. Ini tak payahlah, saya dah cerita dah. Maknanya kita setiap akaun ada kiri dan kanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok struktur ini, kiri dan kanan bermakna akaun kita yang A dan B tu, kiri dan kanan juga, betul?
Jadi maknanya kita ada berapa grup yang seeloknya, berapa kumpulan yang seeloknya untuk membolehkan kita menjana pendapatan pasif. Berapa kumpulan? Kalau merah, hijau dua tu kita yang punya, di bawah itu barulah orang baru, leader baru, ahli baru. Berapa kumpulan kita ada sebenarnya? Berapa? 4 kumpulan. 4 kumpulan. 4 kumpulan. Macam saya ada 4 kumpulan. Kumpulan pertama di Kedah, di utara. Kumpulan kedua di Perak. Kumpulan ketiga di Kelantan. Kumpulan keempat di Lembah Kelang dan Johor digabungkan. Saya ada 4. Sebab tu bila saya latih, saya bagi dia mereka faham, semua dah jadi leader, semua dah berfungsi, semua dah bergerak. Jadi ada yang lemah sikit, ada yang biasalah manusia kan, ada yang banyak sangat besarkan masalah daripada besarkan impian. Itu biasa. Tapi hakikatnya saya ada grup utara, saya ada grup di Perak, saya ada grup di Pantai Timur, dan saya ada Lembah Kelang dan Johor. 4, 2 hidup pun dapat duit hari-hari juga. Faham maksud saya tak? Faham tak? Tapi jangan gopoh. Dan jangan expect yang 4-4 tu akan bergerak seiring sama kuat. Tak, ada yang kuat, ada yang lemah. Ketikanya C kuat, B lemah. Tapi kadang-kadang B pula jadi naik balik, C pula down. Itu biasalah. Tapi kita tidak akan miss pendapatan pairing harian. Itu yang penting. Itu yang saya alami. Saya kira-kira bonus saya sejak saya join Vista, 1 hari bulan 11 2020, saya dah collect 6 angka. Saya dah collect 6 angka. Saya percaya sampai ujung tahun ni saya boleh collect 7 angka terkumpul. 7 angka terkumpul tu maknanya insya-Allah saya akan collect terkumpulnya juta. Sekarang dah 6 angka. Wallahi, daripada akaun saya ni lah. Daripada akaun saya ni lah. Itu panjang cerita, ada lah akaun, sub-akaun apa semua, nanti saya cerita, itu strategi. Tapi asasnya, saya kira, baru-baru ni saya kira bonus saya yang saya dapat daripada beberapa akaun, saya campur 6 angka terkumpul. Jadi sebab itu saya semakin yakin, dan Vista tak pernah miss 1 sen pun bonus saya. Itu yang menyebabkan saya sangat semakin yakin dengan pengurusan Pak Eda sebagai CFO. Dan saya sangat yakin kalau kita buat sama-sama, kita semua boleh dapat pendapatan yang seperti itu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ni strategi dia. Ini konsep asas yang kena faham betul-betul. Okey, now. Okey, tengok sini. Strategi yang saya nak cadangkan, sistem power of 2. Boleh nampak tak slide saya? Sistem power of 2. The power of 2 system. 3A. Nampak? Nampak ya? A yang pertama adalah action. Apa dia action? Bertindak. Tak ada tindakan, takkan jadi. Betul? Ada impian nak jadi jutawan. Ada impian nak ada rumah 1.05 juta. Ada impian nak dapat hadiah macam-macam. Ada impian nak dapat 5 angka pendapatan. Tapi almarhum Tok Guru Nik Aziz tak akan boleh jadi menteri besar kalau almarhum tidak menjadi ahli PAS. Betul tak? Betul tak? Tak jadi ahli parti, macam mana nak jadi menteri besar? Macam mana nak jadi Perdana Menteri? Betul? Jadi tindakan yang perlu dilakukan adalah join sebagai jambatan langkah atau step yang pertama untuk kita mencapai tahap yang kita impikan. Join ahli dulu walaupun serendah 250, tak ada masalah. Jangan cerita kena jadi diamond dulu. Diamond itu memang kena jadi, tapi step yang seterusnya saya tak suka ada gopoh. Feel dulu, rasa produk bagus dulu, rasa income dulu, rasakan pelajaran dulu, belajar dulu, masuk kelas dulu. Lepas tu bila nampak ada potensi, maka bukalah diamond. Kalau ada 3 tapak, buka diamond, mulakan kita nak supaya 3 tapak tu sebenarnya 3 tapak kita tu semua kena jadi diamond.
Semua kena jadi diamond. Dalam satu, ikut step by step. Hari ni saya tak masuk step tu. Itu dipanggil step advance. Tak masuk lagi. Ini basic lah. Macam mana kita pegang tiga package, 3 lot diamond tu untuk kita bina satu empire raksasa.